Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Bertemu lagi kita dalam Pastikan Sahih, edisi Rabu 2 November 2022 bersama saya Aziz Zainal Alam. Ketahuilah bahawa kesalahan menyebarkan berita palsu adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Baik, kita mulakan hari ini dengan segmen Sahih. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM mengesahkan produk minuman jenama Nutri Malt keluaran syarikat Carlsberg Brewery Malaysia Berhad tidak memiliki dan tidak layak memohon sijil pengesahan halal Malaysia. Menerusi perkongsian di Facebook bahagian Hub Halal, JAKIM memaklumkan ia bertepatan dengan Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia Domestik 2022 Klausa 6/2 yang menyatakan syarikat yang mengeluarkan dan atau mengedar produk halal dan tidak halal termasuk perkhidmatan penghantaran makanan tidak layak memohon pensijilan halal Malaysia. Sehubungan itu, JAKIM menyarankan umat Islam memilih produk yang memiliki sijil pengesahan halal Malaysia kerana ia bukan sahaja dijamin halal tetapi thaiban iaitu suci, bersih dan selamat serta mengikut garis panduan perundangan berkaitan halal yang telah ditetapkan di negara ini. Pengguna boleh membuat semakan status halal produk atau premis makanan berserta panduan penuh di portal rasmi Halal Malaysia, aplikasi Smart Halal dan aplikasi Verify Halal. Sejak akhir-akhir ini, semakin ramai individu yang mula cakna tentang ilmu kewangan peribadi bermula dengan menerapkan amalan menabung, menguruskan perbelanjaan supaya tidak melebihi pendapatan sehingga mencuburi dunia pelaburan. Namun, orang ramai harus diingatkan mengenai peningkatan mendadak penipuan pelaburan yang dipromosikan dalam media sosial. Baru-baru ini telah tersebar surat palsu mengenai pelaburan patuh syariah menggunakan nama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang meminta mereka yang terpedaya supaya pelanggan memindahkan wang ke akaun peribadi tertentu. JAKIM dalam satu kenyataan bagaimanapun menafikan mempunyai kaitan dengan surat tersebut serta meminta orang ramai agar berhati-hati dengan penipuan berkenaan. Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim menegaskan baginda tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan seperti mana di dalam gambar yang tersebar di media sosial. Menerusi muat naik di laman Facebook HRH Crown Prince pada Khamis, baginda bertitah ia merupakan satu kenyataan palsu yang disebarkan secara berterusan oleh pihak tidak bertanggungjawab di dalam pelbagai aplikasi media sosial. Pejabat Media dan Komunikasi Keluarga Diraja Malaysia Royal Press Office sebelum ini sudah membuat laporan polis berhubung penyebaran kenyataan palsu ini. Titah baginda segala kenyataan atau laporan berita berkaitan dengan baginda ataupun keluarga Diraja Johor hanya akan dikeluarkan oleh Royal Press Office atau di laman sosial rasmi baginda sahaja. Sebanyak 16 stesen di sepanjang laluan perjalanan perkhidmatan transit aliran ringan LRT laluan Kelana Jaya ditutup serta-merta ekoran berlaku gangguan berterusan sejak awal petang semalam. Rapid Rail Sendirian Berhad melalui Twitternya memaklumkan laluan terjejas bermula dari stesen KLCC ke Kelana Jaya dan pengumuman itu dibuat selepas perkhidmatan LRT di stesen KLCC dan Kelana Jaya dihentikan sekitar pukul 4 petang semalam. Dan menurut AS Rapid KL, masalah tersebut mula dikesan pada tengah hari Sabtu dan telah dapat diselesaikan pada awal pagi Ahad 6 November. Bagaimanapun, masalah yang sama telah berulang pada hari Isnin 7 November. Oleh itu, pengguna LRT dinasihatkan untuk menggunakan perkhidmatan bas perantara percuma atau mengambil mod pengangkutan alternatif lain. Dalam ucapan lain di Twitternya berkata, perkhidmatan bas pengantara disediakan secara percuma untuk penumpang yang terjejas.
Baik, sistem pelesenan dan penguatkuasaan pelancongan atau Tourism Licensing and Enforcement System (TOULIS) berupaya memudahkan permohonan lesen industri pelancongan yang boleh dibuat dalam talian secara end-to-end, automasi permohonan pendaftaran dan penggredahan hotel dan spa, pengeluaran lesen secara janaan komputer, pembayaran atas talian serta banyak lagi. Dan inisiatif ini merupakan kerjasama pintar bersama rakan strategik melalui integrasi sistem dan perkongsian data dengan pelbagai kementerian, agensi kerajaan dan badan berkanun seperti Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Jabatan Akauntan Negara Malaysia, Biro Pengaduan Awam dan Syarikat Perbankan. Sistem TOULIS ini bakal menggantikan sistem pelesenan industri pelancongan SPIP bermula hari ini 9 November 2022 dan para penggiat industri pelancongan boleh mula mengakses TOULIS melalui www.toulis.gov.my. Mengikut Akta Kesalahan Kecil 1955, Akta 336, Subsection 15-2 bagi menampal poster-poster atau sebaliknya merosakkan harta dan lain-lain, sesiapa pun yang tanpa kuasa dalam kes harta benda awam atau tanpa izin tuan punya atau penghuni dalam kes harta benda persendirian adalah dilarang bagi melekatkan atau menyebabkan melekatkan sebarang iklan, bil atau notis atau sebarang kertas atau sepanduk kepada atau sebarang harta benda, menulis, membuat tanda-tanda, merosakkan atau menconteng dengan kapur atau cat atau dengan sebarang cara sebarang harta benda serta merosakkan, mengubah atau menanggalkan sebarang harta benda. Lebih lanjut lagi, dalam subsection kecil ini, rangkai kata harta benda termasuklah mana-mana bangunan, dinding, jalan pagar, pokok, lampu, tiang lampu atau telefon, lampu isyarat lalu lintas dan papan notis kenyataan. Mereka yang didapati terlibat boleh dikenakan penjara yang tidak melebihi setahun atau denda tidak melebihi RM1,000 atau kedua-duanya sekali. Baik, Kementerian Dalam Negeri KDN mewatarkan perintah larangan terhadap 3 penerbitan bertajuk Chelsea Amanda berdasarkan Kisah Bendar, Heartstopper Volume 2 dan Cekit mengikut Seksyen 7-1 Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 Akta 301. KDN dalam kenyataan berkata perintah larangan itu masing-masing dikeluarkan melalui Warta Kerajaan PU-A 328, PUA 329 dan PUA 330 bertarikh 12 Oktober 2022. Menurutnya, perintah itu menetapkan sebarang percetakan, pengimportan, penghasilan semula, penerbitan, penjualan, pengeluaran, pengelilingan, pengedaran atau pemilikan hasil penerbitan ini dilarang secara mutlak di Malaysia. Menurut KDN, kandungan penerbitan Chelsea Amanda berdasarkan kisah benar memuatkan kandungan berunsur lucah dan tidak bermoral yang bertentangan nilai-nilai budaya serta norma hidup masyarakat Malaysia yang amat menitikberatkan kesopanan. Baik, elakkan dari akaun tabung haji anda berstatus tidak aktif. Akaun TH yang berstatus tidak aktif adalah akaun yang tiada sebarang transaksi kewangan melebihi 7 tahun berturut-turut. Apa yang anda boleh lakukan bagi memastikan akaun tersebut kekal aktif adalah melakukan simpanan atau pengeluaran, melakukan daftar haji, melaksanakan daftar hibah amanah, membuat simpanan bulanan melalui potongan gaji atau melakukan simpanan secara arahan tetap melalui THI jari. Untuk makluman anda juga, transaksi TH boleh dilakukan melalui saluran-saluran berikut iaitu melalui kaunter TH, perbankan internet, mesin ATM atau CDM dan Uniteller. Baik, berikut pula adalah cara jika anda ingin membatalkan kontrak perkhidmatan harapan Future Services. Yang pertama adalah berbincang dengan cara yang baik bersama pihak penyedia perkhidmatan atau pembekal. Yang kedua, semak semula terma dan syarat kontrak yang melibatkan pembatalan dan pemulangan deposit. Dan yang ketiga adalah dengan memberi mereka tempoh masa untuk memulangkan lebihan wang deposit. Selain itu, sekiranya pihak
tidak perkhidmatan atau pembekal enggan untuk membuat pembatalan, anda dinasihatkan untuk membuat laporan polis. Dan selain itu, pastikan kesemua dokumen kontrak, maklumat peniaga, resit pembayaran dan rekod perbualan di WhatsApp atau email disimpan sebagai bukti. Dan yang terakhir, failkan tuntutan tebus rugi di Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia TTPM di kaunter cawangan TTPM yang berhampiran atau secara dalam talian. Dan pastikan sahih berehat seketika, kita akan kembali lagi selepas ini. Boleh buka aplikasi MySPR Semak dan tekan butang semakan daftar pemilih. Masukkan nombor kad pengenalan dan keluarlah semua maklumat di mana tempat kita mengundi. Mudah bukan? Tidak perlu lagi beratur ke Barung Kerana Penyemak Daftar Pemilih KPDP untuk membuat semakan saluran mengundi. Melalui aplikasi MySPR Semak juga, terdapat butang semakan calon pilihan raya dan semakan keputusan pilihan raya yang semua pengundi boleh jadikan rujukan. Tunggu apa lagi? Muat turunlah sekarang aplikasi MySPR Semak. #FaktaPRU. Jumpa lagi. Jangan lupa kewajipan pada negara. Lebih 21 juta pengundi bakal melunaskan tanggungjawab mereka dalam menyuburkan demokrasi negara. 222 kursi di Parlimen, manakala di DUN 42 di Pahang, 59 di Perak dan 15 di Perlis, manakala 1 di Bugaya. Naratif khas PRU 15 bermula 5 hingga 18 November 2022 pukul 9 malam di TV1 dan saluran berita RTM. 5 tahun sekali, rakyat Malaysia akan keluar menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Hak kita sebagai pemilih. Buatlah pilihan yang bijak. Ini tanah air kita. Ini tempat tumpahnya darah kelahiran kita. Di tanah ini tumbuh rezeki yang kita semai hasilnya. Saya sayang Malaysia. Saya pasti kita semua sayangkan Malaysia. Ayo, tunaikan tanggungjawab kita. Ingat, undi kita penentu masa depan negara. Dan kini kembali dalam Pastikan Sahih, kita mulakan dengan segmen semasa. Dengan bekalan telur di seluruh negara dijangka pulih sepenuhnya dalam tempoh 2 bulan. Pengurusi Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi, Tan Sri Anwar Musa berkata penternak ayam telah dinasihat untuk meningkatkan pengeluaran telur berbanding menjual ayam susulan pengumuman subsidi baru. Ujarnya kerajaan akan berusaha dalam memastikan bekalan telur sentiasa ada serta harga pasaran tidak meningkat terutama ketika musim perayaan, banjir dan sebagainya. Dan selain itu, katanya lagi pemain industri juga telah dinasihatkan agar tidak menyembelih ayam terlalu awal supaya penghasilan telur ayam dapat dioptimumkan, selain merayu kepada setengah pihak agar tidak menyeludup telur ke negara jiran. Pada 1 November lepas, kerajaan mengumumkan kenaikan kadar subsidi bagi telur ayam grade A, B dan C sebanyak 2 sen menyebabkan kadar subsidi telur ayam di peringkat ladang berubah daripada 8 sen sebiji kepada 10 sen sebiji supaya harga kawalan runcit kekal bagi telur grade A, B dan C.
Pusat Kawalan Tempat Kejadian PKTK di Taman Sri Muda, Seksyen 25 Shah Alam, Selangor telah dibuka dan diaktifkan bagi menguruskan segala kemungkinan banjir di kawasan berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad berkata pusat tersebut akan beroperasi secara 24 jam sebagai persediaan pengurusan bencana daerah dalam mengurangkan risiko dan mudarat yang mungkin akan berlaku. Katanya penubuhan PKTK juga berasaskan kepada amaran awal yang diperoleh daripada Jabatan Meteorologi Malaysia (Met Malaysia) dan data yang diberikan oleh agensi berkaitan, antaranya Jabatan Pengairan dan Saliran GPS di titik panas kejadian banjir yang telah dikenal pasti. Tambah Abdul Latif, sebanyak 11 pam air disediakan oleh JPS dengan 8 daripadanya diletakkan di Taman Sri Muda dan pihaknya akan menyewa 4 lagi pam bagi persediaan menghadapi banjir. Angkatan Tentera Malaysia ATM, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela dan pelbagai agensi lain akan digerakkan bagi membantu polis Diraja Malaysia PDRM sekiranya berlaku bencana banjir ketika Pilihan Raya Umum ke-15 PRU 15. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata bantuan itu diperlukan kerana sebahagian besar kekuatan PDRM dikhususkan untuk PRU 15. Katanya di peringkat kementerian, walaupun kira-kira 80,000 anggota polis telah digerakkan bagi menghadapi PRU 15, lebih ramai diperlukan untuk bertugas jika berlaku banjir pada masa yang sama. Jelas beliau, pihaknya turut meminta bantuan daripada anggota tentera dan beberapa agensi lain sekiranya banjir berlaku ketika PRU 15. Hamzah mengulas persediaan kerajaan jika berlaku bencana banjir ketika PRU 15 berikutan beberapa kawasan telah pun mengalami banjir ketika ini. Pihak polis menerima satu laporan berkaitan perbuatan khianat dan merosakkan bendera parti di Taman Tun Dr. Ismail pada Isnin. Ketua Polis Daerah Brickfields, Asisten Komisioner Amizan Abdul Syukur berkata, dalam kejadian pada pukul 7 pagi itu, seorang lelaki yang juga Ketua Pemuda BN Cawangan Lembah Kiara berusia 33 tahun telah dimaklumkan oleh rakannya melalui aplikasi WhatsApp bahawa bendera dan poster BN telah dirosakkan. Jelasnya pengadu ketika itu telah pergi ke tempat kejadian di Jalan Anti Napan, Taman Tun Dr. Ismail dan di Jambatan di Jalan Burhanuddin Helmi 1 dan mendapati tali yang menggantung bendera dan poster BN telah dipotong. Amizam berkata kes disiasat di bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan. Sambungan itu, Amizam meminta semua pihak yang terlibat semasa Pilihan Raya Umum ke-15 PRU 15 supaya tidak membuat provokasi yang boleh mengganggu proses demokrasi negara ini. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KECOM menyasar untuk menyelesaikan pengagihan baki hampir 100,000 permohonan peranti siswa keluarga Malaysia yang telah diluluskan pada hujung bulan ini. Menterinya Tan Sri Anwar Musa berkata sehingga hari ini lebih 200,000 set peranti siswa telah berjaya diagihkan kepada pelajar-pelajar terpilih. Jelasnya walaupun sasaran asal pengagihan kementerian akhir tahun ini, namun usaha dilakukan dengan membawa ke depan iaitu penyelesaian pengagihan sebelum hujung November bagi pemohon yang telah lulus. Anwar berkata kesemuanya berjalan dengan baik dan pantas dengan kerjasama semua kementerian. Katanya lagi terdapat lebih 80,000 permohonan yang tidak lulus, namun beliau akan melihat semula perkara ini bagi memastikan mereka yang layak diberi peluang. Program Peranti Siswa Keluarga Malaysia merupakan satu inisiatif kerajaan untuk membekalkan sebuah peranti tablet kepada setiap pelajar B40 di institusi pengajian tinggi IPT.
Peralihan kepada ekonomi kitaran mampu memastikan pengurusan sisa pepejal di negara ini berada pada tahap yang lebih baik. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Datuk M. Nur Ahmad Azman Taib berkata, kementerian ketika ini sedang merangka pelaksanaannya melalui pelan transformasi menyeluruh. Katanya negara tidak berupaya sepanjang masa untuk bergantung kepada keadaan pengurusan sistem pepejal yang sedia ada kerana ia memberi bebanan kewangan kepada negara. Tambah beliau, Malaysia perlu beralih kepada sekular ekonomi di mana ia dapat membantu kepada pengurusan sisa pepejal yang lebih baik. KPKT juga sudah mengkaji soal insentif di peringkat permulaan serta jangka panjang sebagai galakan untuk menjayakan agenda ekonomi kitaran. Jelasnya komitmen semua pihak amat perlu agar inisiatif di jangka kementerian dapat direalisasi dan memastikan transformasi perbandaran lebih berdaya huni dapat dicapai. Penduduk Pulau Perhentian membantah cadangan pembangunan di kawasan Teluk Keke yang terletak di Pulau Perhentian Besar dengan sebarang projek termasuk pembinaan resort atau hotel mewah. Lokasi tersebut sebelum ini sering menjadi lokasi para penduduk berkumpul menjalani riadah, aktiviti pantai dan aktiviti sampingan lain. Beberapa penduduk ditemui mendakwa tindakan kerajaan menyerahkan tanah seluas 104 ekar di kawasan itu kepada sebuah syarikat asing yang terlibat dalam bidang perhotelan antarabangsa itu tanpa ada sebarang perbincangan mengguriskan hati mereka. Menurut penduduk, mereka tidak menolak sebarang pembangunan dan penambahan resort dilaksanakan tetapi perlu memilih lokasi lain dan bukannya Teluk Kiki. Selain berharap kawasan tersebut terus dikekalkan kerana merupakan kawasan berpantai terpelihara dengan kecantikan khazanah alam semula jadi dan boleh dikunjungi oleh penduduk tempatan. Sementara itu, calon Barisan Nasional BN Parlimen Besut, Datuk Nawi Muhammad yang turut berkunjung ke Pulau Perhentian meminta kerajaan negeri mendengar keluhan penduduk di pulau berkenaan. Kerajaan sentiasa memainkan peranan signifikan untuk menaik taraf kehidupan orang asli. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ketika menjawat jawatan Perdana Menteri, beliau mengembalikan Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB. Ujar beliau ketika berucap dalam program Moh Ngetih di Kampung Ibam, Bera. Terdahulu, Perdana Menteri turut menghadiri program sama di Kampung Bukit Rob. Kehadiran beliau disambut meriah masyarakat orang asli suku Semelai yang ternyata teruja berpeluang bertentang mata dengan Perdana Menteri. Baik, pastikan saya berat seketika. Kita akan kembali lagi dengan segmen notifikasi. Malaysia menjadi impian kita semua, pastinya yang terbaik untuk masa depan negara. Negara yang bakal kita warisi kepada anak cucu kita. Hari inilah detiknya kita mencorak sebuah negara yang stabil, aman dan sejahtera. Inilah tanggungjawab kita bersama menunaikan mandat, menentukan pucuk pimpinan negara. Kita perlu lakukan dengan yakin dan bijaksana. Menilai dengan matang dan rasional. Tanggungjawab di bahu kita. Dan kita perlu lakukannya bersama. Jangan nafikan hak kita. Hak memilih, peluang membantu negara terus maju dan sejahtera. Ayo, lunaskan hak kita. Tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Marilah mari, bagi pengundi. Jangan lupa kewajipan pada negara. Langkah-langkah keselamatan ketika musim banjir. Sediakan kit peralatan kecemasan seperti ubat-ubatan, makanan dan minuman, peralatan peribadi, lampu suluh, telefon dan power bank. Dapatkan maklumat keadaan tempat anda di media massa atau media sosial. Peka dengan keadaan sekeliling dan bersedia jika keadaan bertambah buruk. Jauhi tempat-tempat yang dilanda banjir. Pergi ke tempat tinggi dan selamat.
Elakkan daripada melalui kawasan banjir dan arus deras yang boleh menghanyutkan anda. Jangan sengaja bersiar-siar di kawasan banjir, sama ada dengan sampan, basikal mahupun berjalan kaki. Jangan sentuh mana-mana kabel ataupun wayar yang terputus. Awasi kanak-kanak, jangan biarkan mereka bermain air banjir, terutamanya di longkang, sungai atau lombong. Elakkan minum air banjir, minum air yang dimasak. Dan berikan sepenuh tumpuan semasa banjir. Segera berpindah ke pusat pemindahan sekiranya diarahkan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh RTM, teman setia anda. Baik, ini kembali dalam Pastikan Sahih dan bagi segmen notifikasi kita mulakan dengan tinggal 3 hari sahaja lagi bagi Semarak Unity Keluarga Malaysia. Jangan lepaskan peluang hadir bersama-sama untuk memeriahkan suasana sepanjang program. Macam-macam ada sepanjang program ini berlangsung, antaranya kita ada Unity Fun Run, pameran rumah kami, persembahan kebudayaan, jualan food truck pun ada, meet and greet selebriti perpaduan, piknik keluarga Malaysia, cabutan bertuah dan sebagai keterangan lanjut anda boleh hubungi seperti apa yang tertera dan juga waktunya adalah daripada 6.30 pagi hingga 3 petang, tarikhnya pada 12 November 2022. Tempatnya adalah di Anjung Floria, Presin 4 Putrajaya. Baik, kaji selidik keusahawanan Siri 2 2022 dan kajian ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan gambaran prestasi semasa perniagaan, isu dan juga cabaran serta mengenal pasti tahap kesedaran dan ketersediaan usahawan dalam pembangunan keusahawanan sosial. Dan tempoh pelaksanaan kajian bermula dari 1 hingga 14 November 2022 dan juga semua usahawan dijemput untuk memberikan maklum balas di pautan. Anda boleh imbas kod QR yang tertera. Serta hasil daripada kaji selidik ini, pihak kerajaan dapat mengenal pasti jenis bantuan yang lebih tepat dan juga memperbaiki tempoh penyampaian selain meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada keusahawanan. Baik, seterusnya adalah PSN SciFest 2022 kembali lagi dan PSN SciFest 2022 adalah dengan tema STI Memperkasa Masa Hadapan dan jika tahun lalu ia diadakan sepenuhnya secara dalam talian, kali ini PSN SciFest akan berlangsung secara fizikal dan juga dalam talian. Tarikhnya adalah pada 14 dan 15 November 2022 pada jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Pusat Sains Negara Kuala Lumpur dan juga pelbagai pengesian menarik disediakan khas untuk anda ikuti mereka di media sosial PSN untuk mengetahui lebih lanjut mengenai aktiviti sepanjang festival dan juga masuk adalah percuma. Baik, Karnival Keluarga Malaysia Anak Muda Gegor Bera akan tiba di Bera, Pahang pada minggu ini dan kali ini lebih 2,000 pengunjung pekerjaan ditawarkan dalam karnival yang akan berlangsung pada 12 November 2022. Dan sekian sahaja daripada saya Azizah Alam untuk hari ini. Teruskan bersama kami juga esok bersama dengan Nadir Nordin. Assalamualaikum dan jumpa lagi.